Salam sejahtera, Anda bersama saya Reza Zulkafli dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan dalam negara dengan pasukan pembelaan hari ini sambung hujah melibatkan pembicaraan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang berdepan 47 pertuduhan membabitkan Yayasan Akal Budi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Kita teruskan bersama dengan rakan setugas Umar Bati Ramaya. Umar, teruskan. Terima kasih Rizal dan pada ketika ini saya berada di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur bagi mengikuti kes Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang berdepan dengan 47 pertuduhan membabitkan dana Yayasan Akal Budi dan 47 pertuduhan itu membabitkan 12 pertuduhan pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan juga 27 pertuduhan pengubalan wang haram membabitkan wang puluhan juta ringgit milik yayasan itu. Dan hari ini perbicaraan kes ini berada di peringkat penghujaan pihak pembelaan di akhir kes pendakwaan dan beliau dilihat tiba kira-kira pukul 8.38 pagi tadi bersama dan beliau ditemani oleh anak perempuan beliau iaitu Datuk Nurul Hidayah dan penyokongnya. Dan izinkan saya recap apa yang berlaku semalam dalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam berhubung dengan kes ini, di mana Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence beliau memberi amaran kepada orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi atau komen di media sosial berhubung dengan sebarang perjalanan kes termasuk kes membabitkan Datuk Seri Ahmad Zahid yang sedang berlangsung pada ketika ini. Dan amaran itu dipercayai dikeluarkan selepas Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rozila Raja Toran memaklumkan bahawa anak perempuan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi membuat hantaran mengenai kes bapaknya di Instagram kemarin, dan ekoran itu hakim meminta amaran mengenai komen seperti itu tidak membawa kepada subjuris, dan kerana komen seumpama itu tidak boleh dibuat semasa perjalanan mana-mana kes, dan itu yang dikatakan oleh Hakim Colin Lawrence semalam. Dan Peguam Hamidi, Datuk Seri Hamidi iaitu Muhammad Noor yang mewakili Datuk Seri Zahid Hamidi semalam kemudian bangun dan memohon maaf atas tindakan anak perempuan Datuk Seri Ahmad Zahidi dan meminta beliau untuk dan berjanji bahawa muatan dalam Instagram itu akan dikeluarkan. Dan semakan juga didapati bahawa dalam kira-kira petang itu tidak ada lagi hantaran yang dikongsi oleh anak perempuan Datuk Seri Ahmad Zahidi. Dan satu lagi di sini juga apa yang ingin saya maklumkan dalam Instagram itu, apa yang ditulis oleh Nurul Hidayah adalah oleh kerana pihak pendakwa ingin meneruskan pendakwaan ke atas tertuduh, mereka memindahkan pertuduhan Seksyen 30/7 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pada 1 Oktober 2018. Itu apa yang dimuat naikkan oleh Datuk Nurul Hidayah dalam Instagramnya kemarin. Dan hari ini juga ditetapkan satu lagi kes iaitu keputusan permohonan Datin Sri Rosmah Mansor untuk membatalkan perbicaraan kes rasuah sejumlah 1.25 bilion terhadapnya yang membabitkan projek solar hybrid dan juga menggugurkan Datuk Seri Gopal Sri Ram sebagai ketua pasukan pendakwaan dalam kes tersebut. Pun begitu, kes tersebut dilapangkan hari ini bermaksud kes tersebut tidak berjalan dan ditetapkan satu lagi tarikh, dan apa-apa pun saya akan dapatkan perincian lanjut Rizal. Dan terdahulu sebelum ini Datuk Seri Ram berhujah semasa pelantikan beliau di bawah Seksyen 376/3 Kanun Prosedur Jenayah sebagai Timbalan Pendakwa Raya Kanan dari 30 Ogos 2018 oleh Peguam Negara ketika itu. Tan Sri Tony Thomas adalah sah dan mengikut Seksyen 376/3 beliau menjelaskan bahawa beliau mempunyai kuasa kepada Peguam Negara untuk melantik Timbalan Pendakwa Raya untuk melaksanakan kuasa pendakwa raya. Dan saya kira itu saja perkongsian saya dari Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Rizal, buat setakat ini.